Buletin Didik 13 November bersama saya Midi Saleh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan KPM menyambut baik inisiatif Farm Fresh Berhad mewujudkan tabung didik kasih anak yatim Farm Fresh. Menurut Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin, usaha murni itu membantu memastikan nasib dan kebajikan anak-anak yatim yang kehilangan ibu bapa, terutama disebabkan COVID-19 terbela. Tegas Dr. Razzie, usaha itu menjadi platform bagi mengumpul dana dan kemudian akan disalurkan kepada Yayasan Didik Negara YDN untuk membantu anak-anak yatim yang memerlukan. Justru beliau berharap lebih banyak syarikat korporat dan orang perseorangan turut bersama-sama menghulurkan sumbangan kepada YDN. Beliau berkata demikian sempena pelancaran tabung didik kasih anak yatim Farm Fresh di Ladang 16 Universiti Putra Malaysia UPM malam semalam. Hadir sama Pengarah Urusan Farm Fresh Berhad, Loy Tuan E, Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan, merangkap pengerusi Yayasan Didik Negara, Datuk Yusran Shah Muhammad Yusof dan Timbalan Naib Chancellor Universiti Putra Malaysia, Profesor Dr. Nazamid Saari. Pengeluar produk tenusu terbesar Malaysia, Farm Fresh, melancarkan tabung itu bertujuan mengumpul dana bagi membantu pendidikan kanak-kanak yang kehilangan ibu bapa disebabkan COVID-19. 79.3% atau lebih 2.4 juta individu bagi populasi remaja berusia 12 hingga 17 tahun telah lengkap menerima suntikan vaksin COVID-19 setakat semalam. Manakala bagi populasi dewasa, 95.2% atau lebih 22.2 juta orang telah lengkap divaksinasi. Mengikut laman sesawang COVID Now, 114,704 dos suntikan vaksin diberikan semalam. Suntikan membabitkan dos lengkap, dos pertama dan juga dos penggalak. Ini menjadikan jumlah pemberian vaksin bagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan meningkat kepada 51,077,813 individu. Manakala bagi jumlah dos penggalak pula mencecah 900,201 orang. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah mengingatkan bahawa kelonggaran Pelan Pemulihan Negara (PPN) yang dinikmati ketika ini boleh hilang jika rakyat berterusan lalai. Baginda bertitah agar semua pihak mengambil ikhtibar daripada pelbagai ujian sebelum ini selain terus memainkan peranan sehingga negara bebas sepenuhnya daripada COVID-19. Alhamdulillah, situasi pandemik COVID-19 di negara kini semakin bertambah baik. Negara telah mula berangsur meniti ke fasa terakhir Pelan Pemulihan Negara dan telah memberi pelbagai kelonggaran pada rakyat beta. Namun demikian, kelonggaran yang dikecapi oleh rakyat ini boleh hilang sekali lagi jika sekiranya rakyat beta tidak mensyukuri nikmat kurniaan Allah SWT ini. Dengan berterusan lalai Al-Sultan Abdullah bertitah pada istiadat sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong tahun 2021 di Istana Negara siang tadi. Baginda turut menasihati rakyat agar terus bersabar, menjaga kesihatan diri dan mematuhi peraturan yang ditetapkan kerajaan dalam usaha mengekang penularan pandemik itu. Mengenai sambutan hari ini, Seri Paduka bertitah ia dirancang untuk berlangsung pada Julai namun tidak dapat dilaksanakan berikutan keadaan pandemik COVID-19 yang belum reda. Pada istiadat itu, 44 individu menerima darjah kebesaran, bintang dan pingat persekutuan hari ini sempena Hari Keputeraan Rasmi Yang di-Pertuan Agong yang disambut 7 Jun lalu. Turut berangkat Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Agar kita sama-sama berdoa semoga paduka bagi. Sementara itu, kadar kebolehjangkitan COVID-19 merekodkan peningkatan mendadak kepada 1.04 setakat semalam berbanding 1.0 kemarin. Berdasarkan data Kementerian Kesihatan KKM, kadar itu kembali menunjukkan pola peningkatan sejak 24 Oktober lalu. Berkongsi kebimbangan itu, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin dalam ciapan di akaun Twitternya menggesa orang ramai untuk terus memakai pelitup muka dan elak kawasan yang sesak. Tambah beliau, warga emas khususnya perlu mendapatkan suntikan penggalak mengikut penjadualan yang diberikan.
Selain itu, orang ramai turut dinasihatkan meningkatkan penilaian kendiri COVID-19 dengan pelaksanaan TRIS iaitu uji, lapor, pengasingan, maklumkan dan dapatkan. Dalam perkembangan berkaitan, PDRM akan menggerakkan semua pasukan pemantauan pematuhan SOP Pelan Pemulihan Negara susulan situasi terbaharu ini. Setakat ini, pihak berkuasa masih menggunakan pendekatan nasihat dan amaran berbanding kompaun terhadap individu melanggar SOP di tempat awam. Bagaimanapun, pihak polis akan mengeluarkan kompaun serta-merta kepada mereka yang mengulangi kesalahan dan masih berdegil dengan arahan penguatkuasa. Pencapaian luar biasanya dalam membudayakan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM secara digital kepada pelajar, guru serta komuniti membawa kejayaan kepada seorang guru di Jerlun, Kubang Pasu Kedah, Nurhalmi Abdul Muttalib yang menerima anugerah Princess Mahachakri APMC 2021. Guru Pembina Negara Bangsa gagah perjuangkan visi negara, bangunkan jiwa yang pelbagai rupa. Bait-bait lirik lagu Guru Pembina Negara Bangsa ini sudah cukup menggambarkan tanggungjawab dan tugas berat yang digalas Cikgu Nurhalmi dan rakan-rakan seangkatan dengannya. Namun ia tetap dilaksanakan dengan jayanya oleh mereka demi kejayaan anak bangsa. Dilahirkan di Simpang 4 Perlis, Cikgu Nurhalmi, 40 tahun, terpilih menerima anugerah Princess Mahachakri 2021 selepas menunjukkan pencapaian istimewa dalam bidang perguruan. Beliau membawa pulang pingat, piala, sijil dan wang tunai RM41,535. Anugerah berkenaan sepatutnya diterima beliau di Istana Raja di Bangkok, Thailand, namun ia terpaksa dilangsungkan secara dalam talian berikutan pandemik COVID-19. Cikgu Nurhalmi dipilih oleh Kementerian Pendidikan KPM untuk menerima anugerah ini selepas menghantar pencalonan pada tahun lalu. Setiap negeri perlu menghantar 2 calon guru dan akhirnya nama beliau disenarai pendek sebagai 5 calon terbaik. Selepas itu, beliau perlu melalui sesi dokumentasi, pembentangan dan proses temuduga dan lawatan pegawai KPM ke sekolah sebelum dipilih kementerian untuk menjadi wakil negara menerima anugerah ini yang diberikan oleh Yayasan Princess Mahachakri kepada guru-guru ASEAN dan Timor Leste. Sebenarnya pendekatan bila saya mengajar pelajar ni, saya suka pelajar saya buat aktiviti hands on, sebab saya percaya kalau dengan buat aktiviti hands on ni dia akan minds on jugalah. Jadi saya sentiasa terapkan pembelajaran yang orang kata apa, pelajar buat eksperimen, pelajar pergi buat eksplorasi dan juga kadang-kadang kita orang pergi siap buat kajian lapangan. Cikgu Nurhalmi dipilih sebagai ikon guru sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM Malaysia 2017 dan turut dinobatkan sebagai Malaysia Best Science Teacher oleh South Asian Minister Education Organisation bagi anugerah Ki Hajar Dewantara 2018 di Bali, Indonesia. Beliau juga adalah guru pertama di Malaysia yang mengikuti latihan High School Teacher Program 2019 di Pusat Penyelidikan Nuklear Eropah CERN di Geneva, Switzerland. Zaman sekarang serba canggih, tetapi teknologi menjadikan manusia kurang aktif. 1 daripada 3 rakyat Malaysia tidak aktif. Hidup tidak aktif meningkatkan risiko obesiti. Ini akan meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung dan kanser. Aktiviti fizikal boleh dilakukan di mana-mana sahaja, di rumah, di sekolah dan di pejabat. Untuk kekal aktif, boleh dilakukan pada bila-bila masa di waktu pagi, tengah hari, petang dan malam. Mudah saja, boleh berjalan kaki, berzumba, mengemas rumah, menaiki tangga dan aktiviti fizikal lain yang bersesuaian. Cari masa untuk aktif.
Jom berjalan kaki 10,000 langkah. Setiap langkah membawa faedah. Lakukan aktiviti fizikal selama 150 minit seminggu. Aktif sihat. Train to Dabung yang mencetuskan fenomena baharu sebelum ini sebagai lokasi tumpuan ekor pelancongan kembali rancak setelah industri itu dibenarkan beroperasi semula. Terkenal dengan pelbagai keindahan alam semula jadinya, permintaan untuk ke lokasi yang sebelum ini digelar sebagai tempat jin bertendang itu meningkat setiap hari. Menurut Pengurus Besar Wilayah Timur Keretapi Tanah Melayu Berhad KTMB Roslan Ibni Tajri, setakat ini purata hampir 2,000 penumpang menaiki train ekspres rakyat Timuran dan shuttle Timuran setiap hari. Disebabkan itu, pelancong terpaksa menempah tiket train seminggu lebih awal memandangkan stesen Dabung menerima kunjungan ramai. Yalah, dah lama tak naik kereta api. Anak saya first time naik kereta api, dia seronoklah. Kalau macam ni selalu kita pergi bandar je kan. Ini macam pergi kampung, hutan kan, macam rasa lain dah. Masuk alam semula jadi ni kan. Rasa macam lain dah, seronok. Boleh juga nanti kita cakap kalau diorang nak sampai ke sini lah kan. Macam jauh sikit daripada Johor Bahru nak ke Kelantan ni. Memang jadi acara keluarga, acara tahunan lah kalau kira. Tapi oleh kerana dah 2 tahun tak orang kata ke mana-mana, kami buat trip sekarang ni untuk ke Dabung dan orang kata satu yang satu kemestian bagi keluarga kita untuk melancong dalam negeri. Maknanya kita melancong dalam negeri untuk produk negeri kita. Kita sambil-sambil kita promosikan apa yang ada di dalam negeri kita. Yang tu kita dah ada gua ikan. Lepas tu Gunung Stong yang specialnya dengan mi udang. Yang orang tengoklah dengan Facebook apa semua, kita tengok mi udang tu special sangat. Itu yang antara-antaranya lah. Selain itu pengalaman naik kereta api. Kereta api dah lama tak naik dan ada yang tak pernah naik pun. Walaupun dah orang kata dah season, dah lama tapi tak pernah naik. Dengan keadaan sekarang ni, yang kereta api kita sekarang ni dah orang kata dah canggih. Penduduk tempatan pula tidak menyangka train yang pernah diberi gelaran Ghost Train ini kini menjadi pilihan masyarakat merasai sendiri pengalaman dan menerokai keindahan alam semula jadi sepanjang perjalanan sebelum sampai ke stesen kereta api Dabung. Satu perjalanan yang sangat menarik. Bermula dengan pukul 3 pagi, kita nak turun rumah, naik kereta api pukul 4. Suasana masa tu sangat gelap. Bila sampai beberapa destinasi tu makin cerah, sang subuh dalam coach kereta api. Dan bila sampai ke Dabung, pemandangan sangat indah. Hutan hijau, kabus. Dan this is pengalaman yang sukar dilepaskanlah untuk pelancong-pelancong tempatan dan luar negara. Boleh menikmati alam semula jadi yang sangat indah ciptaan Allah. Antara yang mencuri tumpuan, keunikan Gua Ikan, Gua Keris, air terjun Jelawang dan Gunung Stong. Untuk perkhidmatan yang untuk train di Pantai Timur ni, kita ada 10 perkhidmatan shuttle Timuran yang buat perjalanan dari sektor Tumpat ke Kuala Lipis dan balik Tumpat lah. Di samping itu kita ada 2 perkhidmatan ekspres rakyat Timuran yang buat perjalanan di antara Tumpat, KB Central dan balik Tumpat lah. Kaki tangan yang kita sediakan memang mencukupilah untuk kita melaksanakan perkhidmatan kita. So, dengan keadaan penumpang yang ramai yang masa sekarang, kita dapat atasi ataupun handle lah dengan baik. Kira-kira 3.2 juta kanak-kanak di Afghanistan berdepan masalah kekurangan nutrisi yang meruncing menjelang akhir tahun ini dengan 1 juta daripadanya berisiko meninggal dunia. Keadaan itu diburukkan lagi dengan faktor cuaca sejuk terutama pada waktu malam yang menyaksikan suhu turun mendadak.
Jurucakap Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Margaret Harris berkata, amaran itu dikeluarkan agensi bantuan ekoran masalah kebuluran akibat kemarau serta kesan pengunduran kuasa barat sejurus Taliban mengambil alih negara berkenaan. Sektor kesihatan juga menerima kesan yang teruk dengan ramai petugas kesihatan terpaksa meninggalkan pekerjaan mereka kerana tidak dibayar gaji. Justru beliau menggesa agar dunia tidak meminggirkan Afghanistan. Pada suatu petang, ayah membawa saya bersia-sia di taman. Seperti biasa, ayah akan berhenti untuk merokok. Senyap je Sarah. Apa yang Sarah tengah tengok tu? Ni Sarah tengah baca tentang kesan-kesan merokok. Tentang rokok. Apa yang Sarah tahu tentang rokok ni? Ayah tahu tak, dalam setiap rokok mengandungi bahan seperti nikotin, tar dan juga karbon monoksida. Semua bahan ni lah yang menyebabkan paru-paru perokok dan orang sekelilingnya menjadi rosak. Oh, ayah dah tahu semua tu Sarah. Kalau ayah dah tahu, kenapa ayah masih merokok? Ayah nak paru-paru ayah dan saya jadi macam tu juga ke? Betul juga kata Sarah tu. Sampai bila nak bahayakan nyawa keluarga sendiri? Suarakan hak anda. Lindungi diri dan orang yang disayangi. Speak out. Sukan. Pelumba negara Hafiz Syahrin Abdullah mengumumkan menyertai pasukan MIE Racing Honda Team dari Jepun sebagai pelumba baru pasukan berkenaan pada kejuaraan Superbike Dunia WSBK musim 2022. Menerusi satu kenyataan rasmi lewat malam tadi, MIE Racing Honda Team mengumumkan Hafiz Syahrin sebagai pelumba baru pasukan itu bagi musim 2022. Prinsipal pasukan Midori Moriwaki berkata, pihaknya sudah lama mengikuti perkembangan Hafiz sejak pelumba itu mula menyertai Moto2 atas tiket wildcard pada 2011. Tambah Midori, Hafiz merupakan salah seorang pelumba terbaik di rantau Asia dan penyertaannya sangat bermakna kepada pasukan MIE Racing Honda pada WSBK tahun depan. Difahamkan pasukan dari Jepun itu menandatangani Hafiz selama setahun. Okey, first saya nak ucapkan terima kasih kepada Midori Moriwaki-san kerana datang daripada Japan dan untuk temu saya di Malaysia pada terakhir saya di World Championship as a Moto2 rider, and saya akan race di World Superbike pada tahun 2022 dengan Mi Honda Racing. So saya harap saya dapat buat yang terbaik. Hafiz dan rakan sepasukannya Leandro Mercado akan menggunakan jentera Honda CBR 1000 RRR tahun depan. Untuk rekod Mercado muncul satu-satunya pelumba MIE Racing Honda Team musim ini dan menamatkan saingan di kedudukan ke-21 keseluruhan dengan 26 mata. Persatuan Badminton Malaysia BAM akan cuba memperbaiki situasi yang dialami pemain kebangsaan selepas berterusan bertanding dalam tempoh singkat hingga mampu menjejaskan prestasi mereka. Badan induk itu tetap berharap wakil negara masih mampu menyerlah apabila 3 lagi saingan secara berturut-turut dijadual di Indonesia selepas ini, dimulakan dengan Indonesia Masters, Terbuka Indonesia dan Jelajah Dunia Akhir BWF. Pemain negara yang menyertai banyak pertandingan secara berturut-turut kebelakangan ini dikuatiri menjejaskan keadaan mereka. Paling dilihat terkesan ialah Li Zijia apabila mengalami kecederaan belakang di perlawanan akhir di Jerman hingga terpaksa menarik diri dan bergelar naib juara minggu lalu. However, we understand that the situation of our players are still good. They are all very much motivated to go through this Indonesian 3 tournaments back to back, and again these are ways to improve the handling of our senior team. Persatuan Badminton Malaysia BAM sudah memaklumkan dalam mesyuarat ahli majlis hari ini perkembangan prestasi semasa pemain kebangsaan di sepanjang 5 pertandingan terakhir iaitu Piala Sudirman, Thomas dan Uber, Terbuka Denmark, Perancis serta Jerman.
Pelantikan Reksi Menaiki selaku penolong pengarah kejurulatihan pula diharap mampu memantapkan bahagian beregu negara, khususnya pemain muda, dibantu Wong Chun Han sebagai ketua. Pengunduran penaung Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail juga sudah diisi dengan persetujuan Datin Sri Muhaini Zainal Abidin yang merupakan isteri Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk menerima pelantikan sebagai penaung baharu. Dalam pada itu, siang tadi berlangsungnya Konvensyen Industri Sukan 2021 yang julung kali diadakan. Dirasmikan Timbalan Menteri Datuk Seri T. Lian Ke, ia sebagai hala tuju baharu menjana pendapatan negara bagi jangka masa panjang. Usaha itu kini di peringkat Dapatan Maklumat yang dikumpul Sekretariat Industri Sukan SIS yang mula ditubuhkan pada April tahun lalu. Ia menekankan dua objektif utama iaitu menyediakan hala tuju industri sukan serta membangunkan akaun atlet sukan. We have to create awareness mindset change that in future sports industry is a career and it is not only about health, taking care of health or leisure, but it is going to be a career and it is how we manage, how the government facilitate, how we train and then we groom and we change the ecosystem to be more industry based and friendly. KBS kini di fasa menggubal dasar dan pelantindakan industri sukan negara yang akan dibentangkan tahun depan. Gelagat sepasang beruang kutub bermain di habitat baharu mereka di Zoo Oregon, Portland, Amerika Syarikat mengakhiri buletin didik. Saya Midi Saleh, salam hormat. Insya-Allah kita jumpa lagi.